Okey, ibadat zakat. Tak dapat nak ni. Okey, pengenalan, kita pergi kepada pengenalan. Okey, syariat Islam adalah satu peraturan yang dapat memenuhi keperluan asas hidup manusia, termasuklah dari segi pembentukan akhlak Muslim. Sebagaimana yang kita semua tahu syariat Islam ni adalah bersifat syumul. Syumul maksudnya dia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kita tak boleh nak katakan dalam perkara ni ataupun dalam bidang dalam aspek ni tak ada, Islam tak cover. Tak boleh. Memang Islam dia cover keseluruhan aspek kehidupan manusia lah. Tak boleh kita nak ambil separuh dan tinggalkan separuh. Jadi semua tindak tanduk kita, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita mestilah berlandaskan kepada syariat Islam. Islam dah ada panduan, dah ada garis panduan terhadap apa saja yang kita nak lakukan lah. Okey, kalau tak ada dalam Al-Quran, dijelaskan lagi dengan Al-Hadis. Okey, selain daripada tu ijma' ulama'. Maksudnya kita ada sumber-sumber yang boleh kita jadikan rujukan. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan zakat ini. Ia berkait dengan ekonomi umat Islam dan juga dari segi pembentukan akhlak Muslim. Okay, zakat disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk peribadi manusia. Kenapa zakat ini dikatakan difardukan atau diwajibkan kepada umat Islam yang berkemampuan, yang cukup-cukup syaratnya? Kenapa dia diwajibkan? Okey, dia disyariatkan oleh Allah. Antaranya adalah untuk membentuk akhlak, sikap dan kepribadian manusia. Terutamanya dalam urusan membabitkan harta yang dimiliki oleh seseorang lah. Okay, fungsi zakat adalah untuk mengawasi pendapatan seseorang supaya penyuburannya tidak melanggar batas keadilan sesama manusia. Ini antara fungsi zakat. Zakat dalam Islam, Islam telah menggariskan satu garis panduan kepada manusia, kepada kita, umat Islam, bagaimana kita nak menyusun atau bagaimana kita nak mengendalikan harta yang kita miliki. Sama ada kita nak menyuburkannya tu maksudnya kita nak melabur ataupun kita nak menambahkan lagi harta yang kita ada tu. Bagaimana? Ada caranya. Bagaimana cara kita nak menyalurkan harta itu? Ada caranya. Semua telah ditentukan dalam Islam, terutamanya apabila kita menyentuh bab zakat ni lah. Okey. Khususnya kita pergi dari segi definisi, hukum dan dalil zakat. Definisi zakat dari segi bahasa bermaksud bersih, tambah dan subur. Ini dari segi bahasa lah. Zakat dari segi bahasa bermaksud bersih, tambah dan subur dalam bahasa Arab. Okey, zakah, perkataan zakah itu sendiri. Az-zakah bermaksud bersih, tambah dan subur. Dan menurut istilah syarak, zakat bermaksud kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Dari segi syarak ataupun istilah syarak, zakat bermaksud kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Okey, nanti kita akan tengok jenis-jenis zakat yang ada. Sebab tu dinamakan dekat sini beberapa jenis harta. Mungkin harta ni ada pelbagai lah. Harta kita dari segi pendapatan, gaji, emas, perak, apa lagi, tanaman, binatang ternakan, itu semua termasuk dalam harta lah. Yang mana harta-harta ini wajib dikeluarkan zakat. Okey, dari segi sejarah pensyariatan, mula disyariatkan zakat. Mula disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah sebelum difardukan ibadah puasa Ramadan.
Okey. Minggu lepas kita belajar tentang puasa Ramadan, yang mana puasa ini disyariatkan kepada umat Islam, difardukan, diwajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Zakat juga difardukan, disyariatkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah sebelum difardukan ibadah puasa. Ini menurut sejarah pensyariatan zakat. Hukum tentang zakat, hukum zakat wajib apabila cukup syarat. Zakat wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila cukup syarat. Apa syarat-syaratnya kita akan tengok nanti. Ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam yang 5 lah kita tahu kan. Jadi bila kita mengaku kita adalah umat Islam, kita adalah orang Islam, kita tak boleh menafikan, tak boleh mengingkari kewajipan zakat. Wajib mengeluarkan zakat apabila cukup cukup syarat-syarat yang telah ditentukan. Okey, dalil berkenaan dengan zakat adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey, maksudnya dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Berdasarkan kepada dalil firman Allah ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, para ulama menetapkan bahawa secara bersepakat, ijma' ulama bersepakat bahawa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan dan cukup syarat-syaratnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan zakat. Kenapa, apakah hikmah di sebalik zakat, kewajipan zakat bagi umat Islam? Yang pertama, untuk membiasakan diri pengeluar dan dengan sifat pemurah dan mulia, membuang sifat kedekut dan bakhil. Diri pengeluar ni maksudnya orang yang berharta lah, orang kaya lah, selalunya kita sebut kat sini orang kaya, orang yang berharta. Tapi tak semestinya orang yang wajib keluarkan zakat tu orang yang kena tunggu kaya sampai macam jadi billionaire ke tak, jutawan ke tak. Kalau kita cukup syarat tu, orang biasa pun dia bila dah cukup syarat, dia perlu mengeluarkan zakat. Jadi hikmahnya, kita dapat Islam mengajar kita, sebab tadi dikaitkan dengan kepribadian, akhlak dan kepribadian manusia. Sebab dia dapat membiasakan diri kita dengan sifat-sifat mulia. Seperti pemurah, kita berkasih sayang. Bila kadang-kadang kita manusia ni, masa kita contohnya lah kita tak ada duit. Okey, waktu tu kita pun berdoa, kita berazam, kata kalau aku ada duit nanti, aku berharta nanti, aku akan keluarkan zakat. Contohnya lah kan. Tapi bila benda tu, harta tu kita ada di tangan kita, kita dah kelabu mata, gelap mata lah orang panggil kan. Dia tengok duit banyak, dia datang perasaan tamak, datang perasaan kedekut, bakhil kan, dengan harta yang dimiliki. Kalau sebelum ni kita, contohlah dalam perkara yang simple pun, kita cakap okey, nanti aku ada duit, kita akan belanjalah kawan ataupun siapa kan. Tapi bila duit tu kita dapat, kita jadi sayang. Bila kita tengok duit banyak, kita pun rasa nak beli keperluan kita yang ni kan. Jadi dengan berzakat ini, dengan kita mengeluarkan zakat, kita dapat membuang sifat-sifat mazmumah tadi, sifat-sifat yang tak elok tadilah, kedekut, bakhil, mungkin sombong dan bongkak dengan harta yang kita miliki. Jadi dia dapat membiasakan diri pengeluar dengan sifat-sifat yang baik. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Bila orang kaya mengeluarkan zakat dan memberi kepada orang miskin ataupun kepada asnaf, orang yang layak menerima zakat ini, dia akan wujud dekat situ
hubungan kasih sayang di antara manusia, antara dua darjat lah contohnya, antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau sekarang ni kita tengok ada majlis-majlis, diadakan majlis-majlis untuk menyampaikan bantuan zakat. Jadi dekat situ akan mewujudkan hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah memelihara perbezaan tingkat kehidupan sosial umat Islam. Tiada perbezaan di sisi Allah antara yang kaya dengan yang miskin. Okey, jadi dekat sini hikmahnya sebenarnya hikmah pensyariatan zakat ni dapat menghapuskan jurang antara darjat jurang sosial antara manusia lah. Selalunya orang kaya dengan orang miskin selalu mungkin kita nampak jurang dekat situ kan. Tapi dengan pensyariatan zakat ini dia dapat menghapuskan perbezaan tingkat sosial, kehidupan sosial umat Islam. Maksudnya harta orang kaya itu sebenarnya dalam harta orang kaya itu ada hak asnaf ataupun orang miskin dalam hartanya. Jadi harta tu perlu dikongsilah. Tak ada lagi perbezaan tingkat sosial kehidupan umat Islam. Okey, tak ada beza di sisi Allah antara orang kaya dengan orang yang miskin. Yang membezakannya adalah bagaimana tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kaya kalau dia bertakwa, dia akan dia punya kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Sama juga kalau orang miskin, dia bertakwa kepada Allah, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Jadi tak ada perbezaan antara kaya dengan miskin. Yang keempat adalah zakat menghapuskan sebab-sebab pengangguran. Orang fakir boleh memulakan kerja dengan duit zakat yang diberi. Okey, asbab orang kaya mengeluarkan zakat dan memberi kepada orang miskin sebenarnya bukan hanya untuk membantu dalam jangka masa pendek. Okey, dalam Islam zakat ni sebenarnya diberi kepada asnaf-asnaf tertentu dengan harapan mereka ini, golongan miskin ini dapat menggunakan duit zakat itu untuk mereka menjalankan kerja-kerja yang mungkin dia punya hasil tu boleh diperolehi dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sepatutnya duit zakat yang diberi itu tak bolehlah digunakan kalau seseorang individu yang menerima zakat itu pandailah mengendalikan wang zakat yang diterima, dia boleh jadikan wang zakat itu sebagai modal untuk memulakan perniagaan, modal untuk dia pergi membuat kerja-kerja apa-apa kerjalah, kerja-kerja kampung ke apa kan, buat rumah ke dan sebagainya. Jadi dia boleh jadi sebagai dia boleh menghapuskan pengangguran yang ada pada masa ini. Okay, tapi apa yang kita tengok sekarang, duit zakat kalau diberi kepada asnaf-asnaf zakat, mereka yang pandai buat gunakan duit tu dia akan boleh survive lah kan. Ada yang bila dapat duit zakat tu terus boros, buat beli benda-benda yang tak sepatutnya, yang bukan keperluan. Jadi macam itulah dia akan habis sekelip mata je lah. Apa saja, bukan zakat sajalah, apa saja bantuan pun kan. Okey, yang kelima, hikmah pensyariatan zakat adalah dapat membersihkan hati daripada dengki, hasad dan iri hati. Okey, di kedua-dua belah pihak, terutamanya bagi mereka yang miskin contohnya, dia berasa iri hati dengan golongan kaya sebab dia tengok orang kaya ni dia macam berdengki lah kan, dengki dengan orang kaya contohnya. Tapi apabila zakat orang kaya tadi memberi zakat, mengeluarkan zakat dan memberi kepada si miskin tadi, maka dapat menghapuskanlah perasaan-perasaan hasad, dengki dan iri hati tadi. Okey, ini antara lima hikmah pensyariatan zakat. Kenapa zakat diwajibkan kepada umat Islam? Ada lagi yang lain tapi kat sini saya sebutkan 5 saja.
Okey, seterusnya saya pergi kepada hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ada dua situasi dekat sini. Yang pertama adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana mengingkarinya. Dia enggan mengeluarkan zakat kerana dia kufur ataupun dia ingkar kepada suruhan dan arahan perintah Allah. Kufur, ingkar kepada rukun Islam tadi. Sebab mengeluarkan zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi dia enggan, dia tak terima ketetapan bahawa akan kewajipan zakat itu, maka orang sebegini ulama telah bersepakat bahawa sesiapa yang mengingkari kefarduan zakat, dia telah kufur dan keluar dari Islam. Dia jadi kafir sebab dia ingkar akan kefarduan zakat. Okey, situasi yang kedua, hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat, dia bukan kerana dia ingkar kewajipan, tetapi kerana sikap bakhil dan kedekut yang ada pada diri dia. Dia tahu dia umat Islam wajib keluarkan zakat apabila cukup syarat, tetapi disebabkan sikap sayang kepada harta sendiri, dia jadi bakhil dan kedekut. Orang sebegini dia dianggap fasik dan berdosa. Fasik tu berdosa lah. Di samping akan dikenakan azab siksa yang pedih di akhirat. Dia berdosa. Bukan lagi dia bukan dianggap kafir. Dia berdosa. Orang yang berdosa ni dia perlu mohon keampunan daripada Allah dengan taubat nasuha, dan perlu selepas itu dia kena bayar zakat lah. Okey. Kalau dia masih lagi enggan, dia akan kekal berdosanya dan akan dikenakan azab siksa yang pedih di akhirat kelak. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat wajib zakat. Okey, syarat wajib zakat. Okey, syarat wajib zakat ada 3 dekat sini. Yang pertama adalah Islam. Mesti orang Islam. Tidak wajib ke atas orang kafir. Okey? Tapi kalau orang kafir tu dah memeluk Islam, dia wajib mengeluarkan zakat lah. Okey, seterusnya memiliki nisab. Nisab ni adalah had minimum harta yang dimiliki. Maksudnya dalam setiap kategori zakat itu, contohnya zakat pendapatan, zakat emas dan perak, dia ada nisab yang tertentu, had pemilikan tu. Bila dia mencapai had tertentu, dia wajib mengeluarkan zakat. Okey? Wajib mengeluarkan zakat. Itu cakap nisab lah. Okey, seterusnya cukup haul. Cukup haul ni adalah cukup tempoh. Cukup tempoh bagi kebanyakan zakat, cukup tempoh mestilah setahun. Setahun qamariyah atas pemilikan nisab tersebut. Okay? Harta yang dimiliki tu bila cukup nisab, dia mesti cukup haul pula. Cukup haul, dia mesti cukup setahun qamariyah. Bermaksudnya dia bermula daripada bila dia contoh kalau perniagaan kan, bila dia memulakan perniagaan tu. Okey, kalau dapat gaji, ada untuk tempoh setahun tu lah. Okey. Okey, kecuali bagi zakat tanaman, zakat buah-buahan dan galian dan harta galian ataupun rikas. Kalau zakat tanaman dan buah-buahan, dia ikut musim, dia tak ikut tahun. Kat sekarang ni kalau padi, padi sebab dia zakat ni hanyalah makan, untuk zakat tanaman dia hanyalah makanan ruji bagi satu kawasan lah. Macam untuk negara kita, makanan asasi masyarakat di negara kita adalah beras, nasi kan. Jadi padi itu, tanaman padi itu perlu dikeluarkan zakat. Okey, dia untuk zakat padi tak ikut setahun tetapi ikut musim. Tengok berapa musim. Sekarang ni kalau dulu-dulu memanglah 1 tahun 1 musim. Tapi sekarang ni ada 2, ada yang buat 3 kan, 3 kali tanaman. Saya dari keluarga mak, kalau dulu-dulu
memang ada sawah lah, sampai sekarang pun ada lagi di kampung, adik yang uruskan. Jadi sekarang berbanding dengan dulu tanaman setahun sekali, tetapi disebabkan kecanggihan mungkin dari segi teknologi pembajaan dan sebagainya, baja dan sebagainya, jadi dia jadi 2 musim, dan sekarang ni 3 musim pun dah ada. Jadi setiap musim, kalau 3 musim, dia kena keluarkan untuk padi 3 kalilah zakat berdasarkan musim pengeluaran padi. Okey. Okey, jenis-jenis zakat. Kita pergi kepada jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat emas perak. Okey. Sebelum tu, kalau kita tengok tadi, kita pergi balik kepada syarat wajib zakat ni, tidak disyaratkan dalam syarat wajib zakat ni orang yang gila ataupun kanak-kanak. Dekat sini, kenapa tidak ada syarat ini? Kalau contohnya kanak-kanak lah kan, dia dapat harta yang banyak, mungkin dia dapat daripada ibu bapa dia yang dah meninggal contohnya kan, tapi dia masih kanak-kanak. Jadi harta itu tetap kena dikeluarkan zakat sekiranya cukup nisab dan cukup haul. Okey, contohnya lah dia diwaris, dia ada harta, dia ada emas yang banyaklah disebabkan kematian ibu ayahnya, maknya contohnya, jadi emas tu diwaris kepada anak dia tadi sebab tak ada, dia dapat ke anak tu lah. Jadi bila cukup nisab dah haul, wali, orang yang menjaga kanak-kanak itu perlu mengambil tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat bagi harta tersebut. Sama juga dengan orang gila. Contoh orang ni sebelum dia gila, dia ada banyak harta. Kan? Jadi bila dia gila, dia tak tahulah. Jadi dia tak ambil kisah dah tentang harta-harta dia. Jadi wali dia perlu mengeluarkan zakat. Okay? Seterusnya masuk kepada jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak, nisabnya, nisab tadi nisab adalah had yang pemilikan had bagi nisab emas lebih kurang 96 gram. Tetapi 96 gram ini secara umumlah, sepatutnya kita kena rujuk kepada, dia cakap dekat sini, mengikut uruf setempat. Mengikut uruf setempat itu adalah mengikut ketetapan negeri masing-masing, Jabatan Agama ataupun pejabat zakat di negeri masing-masing. Setiap negeri berbeza sebab dia ikut urus tempat tu. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia punya keperluan ataupun keperluan masyarakat di negeri-negeri itu berbeza. Kalau kita tengoklah barang-barang, harga barangan pun di setiap negeri di Malaysia ni pun berbeza kan. Taraf hidup berbeza. Jadi kalau nak rujuk yang betul-betul tepat, kita kena rujuk kepada nisab yang terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam ataupun Baitul Mal ataupun pejabat zakat. Okey. Tetapi kalau yang termaktub dalam atas kertas ni adalah lebih kurang 96 gram. Maksudnya bila emas, sama ada emas itu yang digunakan, yang dipakai ataupun yang disimpan, kalau lebih daripada 96 gram, bila cukup 96 gram dan ke atas, perlu mengeluarkan zakat. Okey? Kata dia pakai, dia kata, ni semua emas ni dipakai. Dia pakai, tetapi banyak kan ada kita tengok orang yang pakai sampai ke sini semua kan. Tetapi kalau emas yang dipakai itu lebih daripada 96 gram, yang lebihan daripada 96 gram. Contoh, dia pakai 150 gram. Jadi 150 tolak 96, bakinya tu adalah dia wajib keluarkan zakat. Walaupun dia kata dia pakai dekat leher, dekat kaki, dekat tangan semua kan. Kena keluarkan zakat. Okey. Seterusnya nisab perak pula adalah lebih kurang 672 gram. Yang ni pun mengikut uruf setempat, kena rujuk kepada Baitul Mal ataupun pejabat zakat. Masing-masing lah. Seterusnya dari segi haul, cukup haul, apabila emas perak yang dimiliki
cukup setahun qamariyah tanpa berlaku pengurangan dalam tempoh tersebut, wajib keluarkan 2.5% dari zakat daripada jumlah emas dan perak tersebut. Okey, bila dia pemilikan dia, contoh dia ada 150 gram emas yang dipakai campur dengan yang dia tak pakai contohnya. Jadi pemilikannya 150 gram itu dalam bila cukup setahun dia memiliki jumlah emas tersebut, dia perlu mengeluarkan 2.5% daripada nilai emas tersebut. Okey, contohnya dalam masa setahun itu dia tak cukup contoh dia tak cukup perbelanjaan. Jadi dia pergi jual emas tadi daripada 150 gram jadi 90 gram. Jadi dalam tempoh setahun tu tak, kalau dia kurang daripada 96, dia jual belilah masa itulah dia jual sebab nak menampung keperluan contohnya. Jadi itu dia tak wajib keluarkan zakat. Okey? Bila sebab dia tak cukup, dia mesti cukup 1 tahun. Okey. Okey, nanti kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya selepas ni. Seterusnya zakat binatang ternakan. Zakat binatang ternakan, antara jenis binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat adalah unta, lembu, kerbau dan kambing termasuk biri-biri. Okey, ayam, itik semua tu, burung ke tak perlu, tak wajib keluarkan zakat. Yang wajib adalah kalau kita dekat sini selalunya lembu, kerbau, kambing lah. Lembu, kerbau, kambing. Ni pengusaha-pengusaha yang memelihara binatang ternakan ini wajib untuk keluarkan zakat. Okey? Sekejap saya tengok. Okey. Untuk nisab apa tu? Nisab bagi binatang ternakan untuk unta 5 ekor dan ke atas. Kalau dia pelihara unta 4 ekor tak wajib keluarkan zakat. Tapi bila sampai 5 ekor dan ke atas wajib keluarkan zakat. Zakat bertambah dengan bertambahnya bilangan unta. Okey, saya nak tengok. Kalau unta 5 ekor, nisab untuk 5 hingga 9 ekor unta, maksudnya dia pelihara unta tu 5 hingga 9 ekor, dia wajib keluarkan zakat dengan kadarnya seekor kambing. Seekor kambing, biri-biri setahun atau kambing 2 tahun. Maksudnya dia boleh bayar zakat dengan nilaian wang, nilaian harga seekor kambing yang berusia 2 tahun untuk kambing, biri-biri 1 tahun. Kalau dia pelihara 5 hingga 9 ekor unta. Untuk lembu dan kerbau 30 ekor dan ke atas. Tidak wajib keluarkan zakat jika kurang daripada 30 ekor. Kalau penternak lembu dan kerbau itu dia hanya ternak 25 ekor, jadi dia tak wajib keluarkan zakat. Yang wajib keluarkan zakat adalah penternak-penternak lembu dan kerbau yang menternak 30 ekor dan ke atas. Okey, untuk sekejap saya tengok. Untuk nisab lembu 30 hingga 39 ekor lembu, dia perlu keluarkan zakat dengan nilaian bagi lembu yang berumur setahun. Maksudnya anak lembu yang berumur setahun tu berapa nilainya? Nilai itulah yang perlu dikeluarkan untuk zakat, untuk bayar zakat. Kalau orang itu memelihara 30 hingga 39 ekor lembu. Dia ada lagi lah dia punya perkiraan dia. Perkiraan dia lagi bertambah lagi. Bertambah dia punya bilangan peliharaan lembu kerbau ni lagi bertambah lah dia punya zakat tu. Kambing biri-biri
40 ekor dan ke atas. Syarat khas untuk zakat kambing mestilah dipelihara di padang terbuka pada kebanyakan masa, dan yang kedua dipelihara bukan untuk bekerja. Okey, untuk zakat kambing dan biri-biri ini dia mesti dipelihara di padang yang terbuka, dan dia dipelihara bukan untuk buat kerja. Mungkin ada petani-petani yang pelihara kambing ataupun biri-biri dengan tujuan untuk membantu dia bekerja ke kan. Tapi selalunya lembu yang orang buat untuk bekerja kan. Tapi kalau kambing, kalau dia dipelihara untuk bekerja, dia tak wajib dikeluarkan zakat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada zakat tanaman dan buah-buahan. Jenis tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat hanyalah yang dijadikan makanan asasi bagi penduduk satu-satu kawasan. Bagi Malaysia, makanan asasi kita adalah padi. Nisabnya adalah 60 gantang padi yang dikeluarkan pada musim itu. Maksudnya yang petani tu dapatlah tuai pada musim itu, wajib dikeluarkan satu gantang. Bagaimana perkiraannya? Satu gantang itu perlu disukat selepas dibersihkan. Okay, kalau kita guna mesin padi ni, dia akan keluarkan padi dengan kadang-kadang sekali dengan jerami ataupun batang padi ada, lepas tu dengan padi-padi yang tak boleh, yang kita panggil hampas macam itulah. Tetapi untuk zakat padi ni dia dikira berdasarkan selepas padi itu dicuci, dibersihkan, baru ditimbang. 60 gantang padi dia perlu wajib keluarkan satu gantang. Okey. Okay, haul tidak disyaratkan cukup haul setahun tetapi mengikut musim sebagaimana yang saya nyatakan tadilah. Okay, seterusnya zakat barang perniagaan. Okay, nisabnya mengikut nilaian 96 gram emas atau 672 gram perak. Yang ni kalau kita ada barang perniagaan lah. Kalau biasanya kalau sekarang kita berniaga, kita dapatkan hasil daripada perniagaan itu, kita perlu keluarkan zakat dan mesti cukup setahun qamariyah. Dan ini juga nilaian kalau ada barang-barang perniagaan. Contohnya kita beli orang yang berniaga, ada produk yang dia beli banyak itulah kan. Dia ada kedai runcit dan sebagainya. Dia mengikut nilaian emas dan perak tadi. Tapi dia boleh rujuklah dengan jabatan pejabat zakat untuk mengetahui nisab yang sepatutnya bagi negeri tersebut. Okey, seterusnya zakat galian dan harta rikas, iaitu harta karun sebelum Islam. Harta karun yang kita jumpa di bawah tanah. Maksudnya mungkin kalau tempat kita dulu adalah merupakan tempat peninggalan, ataupun orang dulu-dulu pernahlah ada harta perak, emas perak di bawah tempat ni, dan kita jumpa, kita korek-korek nak buat rumah contohnya, kita jumpa emas, harta karun itulah. Jadi harta karun itu nisabnya sama dengan zakat emas dan perak. Tidak disyaratkan haul, wajib disegerakan untuk mengeluarkan selepas kita jumpa harta tersebut. Okey, wajib dikeluarkan 1/5 atau 20% daripada jumlah keseluruhan. Okey. Seterusnya zakat pendapatan, iaitu zakat gaji, emolumen, allowance, bonus dan sebagainya bagi orang yang bekerja ataupun ada juga yang macam buat bisnes yang dapat bonus dan sebagainya, boleh dikira sebagai zakat pendapatan. 2.5% daripada jumlah pendapatan bersih ataupun kasar. Yang ni biasanya kalau pejabat zakat dia akan bagi option kepada individu itulah, kalau siapa yang nak mengeluarkan zakat pendapatan, sama ada dia boleh kira 2.5% daripada pendapatan kasar yang dia perolehi. Kalau dalam slip gaji tu kan, kalau siapa yang bekerja lah, bekerja kerajaan ataupun swasta ke, dia ada pendapatan kasar dan pendapatan bersih.
pendapatan kasar tu dia termasuklah allowance apa semua. Pendapatan bersih ni kalau mengikut zakat dia ada portion-portion yang boleh kita kecualikan. Contohnya kita tolak dululah daripada pendapatan kasar kita. Contohnya kita bagi dekat mak ayah kita bayar keperluan kehidupan kita lah. Contoh sewa rumah ataupun kereta. Okey. Lepas daripada tu kita boleh tolak dengan zakat. Tetapi ada orang yang terus dia tak tolak, dia terus bayar berdasarkan pendapatan kasar yang dia dapat. Jadi 2.5%. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada asnaf zakat, orang yang layak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, golongan fakir, iaitu orang yang tiada harta yang boleh mencukupkan keperluan dirinya. Contohnya, orang fakir ni kategori dia macam mana? Dalam sehari dia perlukan RM10. Dia bagi contoh untuk kita kategorikan orang tu sebagai fakir. Tetapi dia hanya mampu memperolehi RM3 sahaja. Ini memang dia boleh dikategorikan sebagai fakir. Dia perlu untuk hidup sehari dia RM10. Tetapi dia hanya mampu dapat RM3 saja. Kalau orang yang tak mampu dapat apa langsung, memang dia lagi berada di bawah ni lah, fakir ni. Yang kedua adalah orang miskin. Contohnya orang miskin ni dia memiliki harta cukup untuk menampung keperluan dan sebahagian saja. Contoh dia perlukan RM10 tapi dia mampu peroleh RM8 sahaja. Okey, ini orang miskin, tak mencapailah keperluan yang sepatutnya. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah pegawai yang menguruskan pungutan zakat. Jadi, pegawai-pegawai amil ini, pemungut zakat ini diberi upah berdasarkan tugas yang mereka lakukan. Bukan senang nak memungut zakat. Ada kalau kamu pergi tengok sekarang, dekat kalau pergi bazar Ramadan, ada meja amil tunggu dekat situ kan. Itu antaranya. Ataupun amil juga antara tugas dia nak menggalakkan orang untuk membayar zakat. Kalau dulu saya ingat, abah saya adalah amil bagi kampung tu lah. Jadi dia akan bagi ceramah, dia akan bagi motivasi lah, macam bagi motivasi kepada petani-petani, bagi ilmu, bagi pengetahuan kepada petani-petani yang kadang-kadang tak tahu kena bayar zakat padi apa semua. Jadi itu antara tugas amil. Jadi amil ni layak dia boleh, mereka juga dikira sebagai asnaf zakat dan boleh mendapat upah. Upah yang diberi kepada amil itu diambil daripada wang zakat. Okey, seterusnya mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan dijangkakan dengan pemberian zakat, Islam mereka akan lebih kuat. Okey, kita bagi zakat kepada orang bukan Islam, orang yang baru memeluk Islam dengan harapan kita bagi zakat itu dapat menjadikan keimanan mereka lebih kuat kepada Islam. Maksudnya dia akan rasa mungkin orang bagi zakat dekat dia rasa dia tak dipinggirkan. Mungkin dia dipinggirkan oleh keluarga lama dia, tetapi dalam Islam bila dengan pembayaran zakat itu dapat menjadikan wujud kasih sayang, dia tak rasa tersisih, akan menguatkan lagi keimanan dia terhadap Allah lah. Okey. Asnaf seterusnya adalah golongan hamba. Dengan harapan apabila kita membayar zakat kepada golongan hamba, kita dapat membebaskan dia daripada perhambaan. Okey, dapat memerdekakan dia lah. Seterusnya orang yang berhutang. Asnaf yang seterusnya orang yang berhutang. Dengan syarat hutang, orang tu berhutang untuk tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau siapa yang hutang banyak tu, bukan disebabkan dia saja-saja nak beli beli benda-benda yang tak sepatutnya ataupun yang tak perlu kan. Kalau dia berhutang disebabkan terpaksa dan sebagainya, jadi orang berhutang juga layak menerima zakat. Seterusnya adalah orang yang berjuang fi sabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah pada zaman sekarang ini, mungkin kita susahlah nak jumpa orang yang pergi berperang. Kalau ikut berjuang fisabilillah pada jalan Allah ni pergi berperang kan. Tetapi
Kalau kamu tengok balik dalam apa yang telah termaktub dalam pejabat zakat ataupun Baitul Mal, orang yang berjuang fisabilillah ni banyak kategori, boleh tengoklah antaranya pelajar-pelajar yang sedang belajar. Kamu semua sedang belajar ini adalah sebenarnya sedang berjuang menuntut ilmu, dan ia adalah antara kategori yang layak menerima zakat di bawah orang yang berjuang fisabilillah. Selain daripada tu, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, kan, nak pergi belajar apa semua, kamu bolehlah memohon, dengan pejabat zakat kalau kamu layak lah. Dia tengok juga kelayakan. Seterusnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir dengan perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. Orang yang musafir. Orang yang bermusafir ini dia layak menerima zakat. Okey? Okey. Okey, kita dah sampai ke akhir topik zakat ini. Secara kesimpulan, Islam adalah agama yang melindungi dan bersifat tolong-menolong. Ia merupakan satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Tadi saya dah jelaskan dari awal kan, setiap aspek kehidupan kita memang perlu berpandukan kepada apa yang telah digariskan oleh Islam. Sama ada dalam kita bermuamalat, dari bab akhlak, bab apa ibadah memanglah kita. Tapi sekarang ni orang selalu kata yang berkait dengan ibadah saja Islam tu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sosial kita juga memang telah ada garis panduan yang ditetapkan oleh Islam. Cara hidup yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memuliakan manusia dan menghormati mereka agar hidup bahagia di muka bumi ini. Apa yang Allah tetapkan kepada kita manusia sebenarnya nak menjaga kemuliaan kita dari segi kehidupan sosial kita tu pun sebenarnya kalau kita ikut betul-betul apa yang telah ada panduan dalam Islam, sebenarnya ia adalah untuk kebaikan kita, untuk menjaga. Contoh dalam aspek zakat ni kan, nak bagi panduan kepada kita bagaimana kita nak mengendalikan harta yang kita miliki, supaya harta itu berkat dan makin berkembang subur. Kadang-kadang dengan kita berzakat ni sebenarnya dia bukan mengurangkan lagi harta kita, tetapi dia boleh menyuburkan lagi harta. Macam mana kalau kita dah bagi zakat, kita bagi maksudnya akan kuranglah kan. Tetapi Allah janjikan kalau orang yang membayar zakat, hartanya akan berlipat kali ganda. Mungkin dengan asbab dia membayar zakat itu, dia telah menunaikan amanah. Maksudnya hak milik harta dia tu bukan milik dia seorang, tetapi ada milik orang golongan asnaf tadi. Jadi bila dia bayar, Allah akan mungkin akan menambahkan lagi dia punya bisnes dia makin maju, contohnya kan, dari segi keberkatan harta itu, walaupun sikit tetapi dia rasa cukup dan rasa berlebih-lebih pula kan. Itu Allah dah janjilah. Okey, dan yang terakhir sekali, Islam telah menggariskan panduan kepada umatnya untuk menguruskan harta masing-masing melalui zakat. Ia tidak membiarkan umatnya menguruskan semuanya dengan sendiri, dan Islam juga mengawal setiap individu agar sentiasa berlaku adil dan saksama terhadap orang lain. Ini yang Allah dah janjikanlah. Dia bagi panduan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, dan semua panduan-panduan yang ada dalam bab zakat ini sebenarnya adalah untuk membantu kita untuk menguruskan harta yang kita miliki dan supaya kita berlaku adil terhadap orang lain. Kita mengeluarkan zakat
dan ada had-hadnya yang tertentu. Tapi kalau seseorang tu dia nak keluarkan lebih, boleh tak daripada 2.5% contohnya, uh, 2.5% daripada 1,000, uh, RM25 kan? Tetapi dia nak keluar lebih, boleh. Mungkin dia dapat, dengan harapan dia dapat menampunglah apa yang lain-lain, mungkin sebelum-sebelum ni dia tak ada bayar dan sebagainya. Jadi dibolehkan kalau siapa-siapa yang nak bayar zakat lebih daripada yang ditetapkan. Okey, itu saja isi yang kita nak bincangkan dalam topik zakat ni. Kalau ikutkan banyak lagi kamu boleh, nanti saya akan bagi apa salinan daripada kitab ni kepada kamu sebagai panduan untuk kamu baca lebih detail lah tentang bab zakat ni. Okay, ada sebarang pertanyaan ke?